KPK turun padang komited perkasa pekebun kecil. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK komited memperkasa pekebun kecil dengan giat turun padang mendekati kumpulan sasar menerusi program Track Komoditi. Ketika ini berlangsung Track Komoditi Zon Tengah Semenanjung 2023 di Rantau Negeri Sembilan. Syikin boleh kongsikan apa sebenarnya program Track Komoditi? Ya, betul. Program Track Komoditi merupakan program turun padang KPK untuk mendekati pemegang taruh dan juga pengguna bagi mengetahui permasalahan di peringkat akar umbi. Jadi untuk memperincikannya, bersama-sama saya ialah Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof. Baik Datuk Seri, boleh Datuk Seri kongsikan mengenai apakah itu program Track Komoditi? Track Komoditi ini sebenarnya di mana kami di peringkat pengurusan tertinggi Kementerian Perdagangan dan Komoditi turun ke padang untuk menyantuni ataupun berjumpa dengan semua pemegang taruh kita ataupun stakeholders. Tak kira sama ada pekebun kecil maupun di industri players lah, termasuklah macam hari ini kita pergi ke Rantau Negeri Sembilan untuk berjumpa dengan pekebun-pekebun kecil getah dan juga melihat sendiri pusat pengumpulan getah. Track Komoditi ini bermula di zon utara, iaitu kita bermula dulu daripada Kuala Kangsar, Perak, kemudian di Pulau Pinang, Kedah, seterusnya ke Perlis. Dan hari ini ialah untuk zon tengah yang melibatkan dua negeri, iaitu Negeri Sembilan dan juga Selangor. Hari ini Negeri Sembilan kita pergi ke Rantau, berjumpa dengan pekebun kecil getah dan juga pemain industri, iaitu pusat pengumpulan getah, untuk melihat sendiri segala proses dan mendengar sendiri permasalahan daripada pekebun kecil dan bagaimana kita dapat mempertingkatkan satu hikmat kita. Kedua, bila masalah yang dibangkitkan, bagaimana kita boleh atasi, dan seterusnya bagaimana kita nak keseluruhannya untuk tingkatkan pengeluaran getah dan juga untuk meningkatkan hasil kepada pekebun kecil dan keseluruhan rantaian industri getah kita. Baik, Datuk Seri, KPK menerusi lembaga getah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pengusaha dan juga pekebun kecil. Mungkin Datuk Seri boleh perincikan inisiatif getah di Negeri Sembilan setakat ini macam mana? Untuk seluruh negara sebenarnya kita ada pertama sekali insentif pengeluaran getah. Dan dulu kita memberi harga lantai sebanyak RM2.5. Sekarang ini dinaikkan RM2.7 dengan syarat semua penoreh getah mestilah berdaftar di bawah PAT-G inilah yang diuruskan oleh LJM. Bila mereka berdaftar, maka mereka layak untuk menerima segala bantuan, termasuklah insentif pengeluaran getah itu tadi. Harga minimanya RM2.7. Misal kata hari ini harga pasaran RM2.3. Jadi maknanya kerajaan akan subsidikan 40 sen. Bila mereka membuat transaksi, dia sekarang ni dibuat secara online dengan prim niaga, dengan kaedah online itu. Bila mereka daftar, automatik sistem itu akan masuk ke sistem lembaga getah dan mereka akan dapat berapa perbezaan harga itu akan di top up oleh lembaga getah supaya harga kepada penoreh ialah untuk getah beku ataupun getah kering ialah RM2.7. Manakala kita juga ada insentif untuk susu getah, getah cair lah. Yang getah cair ni saya melihat tadi di pusat pengangkutan harganya ialah RM6. Jadi maknanya mereka akan dapat RM6 dan selain daripada itu mereka akan dapat top up RM1 lagi imbuhan daripada kerajaan sebagai insentif untuk mereka menghasilkan susu getah. Banyak lagi lah yang kita dah laksanakan, termasuk pelbagai program. Dan hari ini di samping getah kita juga akan pergi ke kebun komuniti penanaman hutan. Pokok-pokok khususnya hari ini ialah kita nak melihat tanaman pokok eucalyptus dan juga dan di situlah kita nak tengok selain daripada getah, kita juga melihat sawit, kita melihat juga hasil-hasil perkayuan.
Baik, terima kasih banyak Datuk Seri atas perkongsian itu. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian bagi program Track Komoditi bagi Zon Tengah Semenanjung 2023. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Syikin, terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyempurnakan Majlis Pelancaran Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2023 HUB 2023 di Bertam Resort Kepala Batas Pulau Pinang. Perinciannya kita terus bersama Syamimi Saripan. Syamimi, boleh terus kongsikan? Baik, Pak Syairah, terima kasih. Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2023 hari ini dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tiba di Bertam Resort kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Dan ketika ini beliau sedang pun berucap di hadapan lebih 1,000 usahawan Bumiputera dari seluruh Pulau Pinang yang turut sama memeriahkan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2023. Untuk makluman anda, HUB 2023 merupakan anjuran Majlis Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang melalui Unit Penjelasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri yang memberi fokus kepada pembangunan usahawan tempatan, kepada peluang perniagaan serta manfaat secara terus dengan pengenalan produk serta perkhidmatan terkini yang ditawarkan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan, sekaligus membantu usahawan Bumiputera dalam meningkatkan pendapatan di samping merancangkan semula ekonomi domestik. Penganjurannya juga cukup signifikan dengan sejajar dengan Pelan Pembangunan Usahawan 2023-2030 serta transformasi pelancongan mesra Muslim. Seterusnya menjadi platform kepada usahawan untuk sama-sama mengambil peluang berkongsi ekonomi yang telah disediakan kerajaan. HUB 2023 juga melibatkan kerjasama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, 40 agensi ataupun jabatan kerajaan persekutuan serta negeri serta rakan strategik seperti Bank Negara Malaysia, institusi pengajian tinggi, NGO dan menyasarkan 1,000 usahawan Bumiputera dari seluruh Pulau Pinang. Pada hari ini juga akan berlangsung sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Wakaf Pulau Pinang dan JKP Sdn Bhd bagi pembangunan tanah wakaf di lokasi strategik terpilih yang telah diselaraskan kerajaan dan juga Kementerian Kewangan dengan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit. Pembangunan tanah wakaf secara berfasa ini juga akan memberi manfaat yang besar kepada Bumiputera Pulau Pinang dari sudut pemilikan hartanah terutama di sekitar Permatang Pau. Untuk makluman anda, selepas ini Perdana Menteri dijadual akan menghadiri bicara pendidikan madani di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan perincian bagi intipati ucapan sepadan dengan Hari Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2023 akan saya perincikan dalam berita wilayah petang nanti. Untuk itu, sekian perkembangan dari Bertam Resort Pulau Pinang. Kita kembali bersama Faiz Syairah di Angkasa Puri. Silakan Faiz. Baik Syamimi, terima kasih. Pusat Media Jabatan Penerangan menjadi pusat senti pengamal media mendapatkan maklumat berkaitan PRU DUN ke-15 sepanjang tempoh berkempen. Ini termasuk di Selangor. Perinciannya langsung ke Sabak Bernam bersama Zanariah. Zana, teruskan. Baiklah, selain calon-calon sibuk mengadakan kempen-kempen bagi mendekati pengundi sepanjang kempen pilihan raya umum Dewan Negeri Selangor ke-15 ini, Pusat Media Jabatan Penerangan di Sabah Bernam ini turut memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat sepanjang kempen pilihan raya. Untuk itu, kita terus saja bersama dengan penyelarasnya, iaitu Cik Siti Nolaila Abdul Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Cik Siti, peranan Pusat Media di daerah Sabak Bernam ini. Okey, peranan Pusat Media di Sabak Bernam ini, kami menyediakan kemudahan kepada pengamal-pengamal media seperti kemudahan wifi, internet, komputer dan juga surau dan parking juga percuma untuk pengamal media. Di sini mereka senang untuk membuat liputan berita ataupun laporan harian mereka untuk terus hantar kepada HQ lah. Selain daripada itu, peranannya apa? Peranannya adalah untuk kita menyalurkan maklumat kepada pengamal media. Seperti kita ada juga menyediakan satu platform khas, iaitu adalah grup WhatsApp. So, dari situ kita akan invite parti-parti kom untuk mereka menyalurkan maklumat kepada media-media lah, seperti pergerakan calon. Selain di daerah Sabak Bernam ini, kawasan mana lagi yang ada pusat media seperti ini? Okey, seperti selain daripada Sabak Bernam, kita juga ada menyediakan satu pusat media di Kuala Langat, Pejabat Penerangan Daerah Kuala Langat.
Selain daripada itu, adakah peranan pusat media di daerah Sabak Bernam ini juga turut menyalurkan maklumat kepada penduduk-penduduk setempat di kawasan ini? Ya, dia adalah kemudahan yang sama juga di Sabak Bernam dan bila dah nak PRN 12 Ogos, kami akan Jabatan Penerangan sendirilah akan turun padang untuk memberi input kepada kawasan-kawasan sekitarlah untuk datang mengundi. Okey, Puan Siti, terima kasih kerana sudi bersama Berita Tengah Hari. Untuk itu, saya kira setakat ini dulu laporan saya. Kembali bersama rakan tugas, silakan. Zanaria, terima kasih. Zon bebas cukai rantau panjang antara lokasi tumpuan pelancongan di Kelantan. Lokasi ini juga menjadi sumber pendapatan kepada penduduk dengan berniaga. Apa mungkin hasrat peniaga terlibat kepada calon yang memenangi kerusi PRU Dun Gual Periuk? Amirul Hafiz terus kongsikan. Jadi kita dengarkan suara hati penduduk serta peniaga di zon bebas cukai rantau panjang. Sekarang ini pun semua orang tahu rakyat Malaysia suka pergi ke Thailand. Di Thailand itu lebih menarik dari segi kemudahan, tempat niaga, apa tu banyaklah. Kita tengok dari segi dalam YouTube pun sekarang ini di Thailand lebih banyak promo-promo untuk menarik pelancong dari Malaysia pergi ke Thailand. Jadi kita berharap sangat kepimpinan baru di Kelantan ni lebih cana di dalam, terutamanya di kawasan zon bebas cukai ni. Kalau hak mana benar tu saya minta berusaha lah, maju ke rantau panjang. Sebab rantau panjang lah ni boleh katakan undur ke belakang. Daripada tahun 90 dulu ke tahun 2000 lebih ni undur lah ke belakang. Tidak tak supaya dulu orang lain maju ke depan. Jadi saya harap-harap wakil rakyat hak baru ni minta fikirkan cari jalan lagu mana untuk memajukan semula di rantau panjang ni. Harapan saya kepada yang menedung Go Periuk nanti supaya lebih cakna pada peniaga-peniaga dekat rantau panjang ni, mereka kita semua ni peniaga-peniaga kecil dah. Jadi kita sangat berharap pada pihak KJL untuk tolong juga kita untuk majukan lagi perniagaan dekat sini lah. Baik, itu antara hasrat dan harapan terhadap calon-calon yang akan bertanding dan akan menaungi kerusi N15 Gua Periuk ini. Jadi itu saja dari saya di N15 Gua Periuk. Kembali ke Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. PRU Dun Kelantan ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Ini tempat kita, Kelantan bumi bertua. Tinggal pusaka banyaknya sejak. Inilah masanya. Orang Kelantan pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya di RTM. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM terus mempergiat aktiviti advokasi anti gangguan seksual di seluruh negara bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Ini termasuk program Langkah Kasih Merdeka KPWKM advokasi anti gangguan seksual 8 Ogos ini. Satu, menyemarakkan perasaan kemerdekaan. Keduanya, untuk menunjukkan solidariti pasukan kerja kementerian itu sendiri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang bukan sahaja isu ni isu yang terkait dengan Jabatan Pembangunan Wanita, tetapi semua agensi KPWKM mengangkat advokasi ini sebagai satu benda penting yang kita perlu perjuangkan, sebab dia akan terdedah kepada apa saja pun keadaan. Ada ruang untuk mengganggu, ada dibiarkan, maka benda itu akan terus berjalan. Dan termasuk juga kepada kanak-kanak, masyarakat keseluruhannya mesti memberikan perhatian, sama ada yang menjadi mangsa ataupun berpotensi menjadi pemangsa. Beliau menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia SPM di Angkasa Puri Kota Media. 425 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di kawasan Pangsapuri, Taman Bukit Ceras awal pagi tadi. Operasi dilaksana susulan aduan penduduk berhubung kedatangan pendatang asing yang ramai di lokaliti berkenaan.
Dalam operasi ini seramai lebih kurang 600 orang telah diperiksa dan daripada 600 orang itu seramai 425 orang telah ditahan. Pecahan adalah terdiri daripada warga Myanmar, Indonesia, Filipin, Pakistan, Bangladesh, Kemboja dan Nepal. Kita buat dalam masa 2 minggu. Kita duduk kat sini, pegawai kita tengok kawasan ini duduk dalam masa 2 minggu. Untuk memang kita dapati memang ramai lah. Sebab kita ada 3 blok yang kita serbu tadi. Memang ramai dekat dalam tu. Lepas kita confirm memang ada ramai. Kesemua yang ditahan berusia lingkungan 8 hingga 54 tahun. Sementara itu di Perak, 59 warga asing termasuk 2 kanak-kanak ditahan menerusi ops bersepadu di JT Pelantar Ikan di Hutan Melintang awal pagi semalam. Pengarah Imigresen Perak, Habzan Husaini berkata, pasukan serbuan yang tiba di tempat kejadian terpaksa memotong pintu pagar premis bagi membolehkan mereka masuk ke kawasan berkenaan. Kehadiran pasukan operasi di lokasi serbuan menyebabkan mereka bertempiaran lari termasuk terjun ke dalam laut dan menyembunyikan diri di dalam semak sekitar lokasi serbuan. Bagaimanapun, kesemua mereka gagal lolos kerana pasukan operasi telah menutup setiap ruang dengan mengepung premis berkenaan. PRU Dun Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPA Semak. Turun kepala bakan, makan tok sabimbang. Inilah masanya Wang Kedah, hoi. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Yang sahih di RTM. Tiada negeri yang diabaikan apabila melibatkan pelaburan asing. Tegas Perdana Menteri, beliau cuba bersikap adil kepada semua negeri termasuk membawa lebih banyak pelaburan ke seluruh negara. Ini termasuk di Kedah. Saya bawa untuk apa? Saya dapat komisen. Bagi kat Izzah 10%, bagi kat Nurul Izzah 5%. Tak. Saya bawa dia, bawa ke kuliah high-tech. Jangan duk pasal kuliah high-tech itu persekutuan punya. Yang bawa Israel persekutuan. Bulan sudah, 2 bulan sudah. Dia main jumpa saya dengan Tunggu Zafrul. Bincang, nak lapor tak lapor. 3 hari sudah mesyuarat di Jerman. Buat keputusan lapor di Malaysia. Dalam pada itu, jelas Perdana Menteri, kerajaan negeri seharusnya mempunyai hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Ini bagi membolehkan rundingan dapat dilakukan untuk pembangunan negeri termasuk menarik pelaburan sekaligus memberikan impak positif kepada rakyat. Satu daerah, satu pusat internet digital PEDI. Beberapa lagi kemudahan itu bakal dibangunkan di Kedah sebagai tambahan kepada 77 PEDI sedia ada bagi membantu rakyat khususnya golongan usahawan. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Menjadi wadah bagi menjana pendapatan, kewujudan PEDI di Kedah banyak memberi manfaat bagi mereka yang ingin mengembangkan perniagaan masing-masing. Ini diakui sendiri para usahawan yang menggunakan kemudahan disediakan untuk mempelajari selok-belok perniagaan dan platform untuk memasarkan produk masing-masing. Sebelum kenal PEDI dulu, jualan tu dalam bawah pendapatan saya, bawah pada 1,000 macam tu lah, untuk jualan dekat kampung aja, untuk income daripada orang-orang kampung, kenalan kecil-kecilan. Lepas tu lepas pada saya kenal PEDI, saya dah buat untuk perniagaan dalam platform Shopee. Peningkatan pendapatan tu dalam 3,000, 4,000, pernah juga meningkat sampai 9,000 masa COVID itu. Alhamdulillah. Sebelum PEDI ni kita tak dapat, hanya panggil pendapatan kita kurang sikit lah. Jadi apabila kita masuk PEDI ni, dia punya pendapatannya luas.
Jadi sekurang-kurangnya orang kata dalam daerah, tambah lagi daerah kan, memang PD ni peranan penting lah untuk kita belajar benda-benda yang kita tak tahu. Contoh dia macam itulah, TikTok, online, apa semua, PD lah yang bagi pengajaran. Latihan keusahawanan yang disediakan merangkumi aspek pemasaran dan periklanan selain perniagaan dalam talian. Juga kaedah pembungkusan, membuat iklan yang sesuai dan membantu mereka membuat video produk. Untuk di Kedah, kita ada lagi, kita kena pasti ada 4 lagi PD yang bakal kita buat atau bangunkan lah di negeri Kedah. Jadi yang Bapak Menteri pun minta kita pastikan bahawa setiap daerah di Kedah ni mempunyai sekurang-kurangnya 1 PD. Di setiap PD terdapat ikon usahawan yang dibimbing dan dididik sehingga mereka berjaya. Latihan disediakan dan diajar oleh mereka yang berpengalaman yang boleh dimanfaat para usahawan. Fokus PD tertumpu kepada usaha memberi penekanan penjanaan pendapatan serta membantu meningkatkan ekonomi rakyat melalui sistem e-dagang. Ia melalui kerjasama strategik antara beberapa agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Justru program transformasi digital antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Fakhrul Razi Ismail, RTM. Beralih ke perkembangan luar negara, isi rumah di United Kingdom UK terus berdepan tekanan inflasi tinggi meskipun Bank of England meningkatkan kadar faedah untuk menangani kos sara hidup. Bank of England menaikkan kadar faedah penanda arasnya sebanyak 0.25% kepada 5.25%. Kadar inflasi tinggi di United Kingdom telah membebankan penduduk negara itu disebabkan harga makanan dan bahan api terus meningkat secara menyeluruh. Kebanyakan penduduk menyifatkan kenaikan harga barangan membebankan banyak pihak. Mereka mengkritik pentadbiran Perdana Menteri Britain Rishi Sunak kerana tidak berjaya mengekalkan kewangan ekonomi di negara itu di tahap terbaik. UK dilaporkan berada dalam cengkaman inflasi tinggi lebih daripada tempoh setahun. Indeks harga pengguna CPI meningkat sebanyak 7.9% dalam tempoh 12 bulan sehingga Jun. CPI teras tidak termasuk tenaga, makanan, alkohol dan tembakau meningkat kepada 6.9%. Acara pemberian hadiah percuma oleh seorang pempengaruh bertukar huru-hara di New York semalam. Kais Senat yang terkenal dengan penstriman secara langsung dalam laman permainan Twitch dan video YouTube memaklumkan hal tersebut melalui Instagram miliknya. Sebelum program bermula, siaran rakaman dari udara menunjukkan orang ramai telah mula berkumpul dan ada yang mula memanjat bumbung pintu masuk sebuah stesen kereta api bawah tanah dan berdiri di atas kereta. Segelintir yang tidak sabar mula melakukan provokasi termasuk merosakkan harta awam di Taman Awam Manhattan. Situasi semakin tegang apabila pihak berkuasa yang ditugaskan mengawal keadaan dilempar objek sehingga mencederakan anggota terlibat. Pegawai kanan Jabatan Polis New York City, Jeffrey Madry berkata, polis kini menyoal siasat Senat dan tidak menolak kemungkinan beliau akan didakwa atas tuduhan mencetuskan rusuhan. Melalui satu rakaman dari udara menunjukkan Senat berdiri sambil mengeluarkan kepala melalui bumbung terbuka pada sebuah kenderaan SUV menyebabkan orang ramai menyerbu kenderaan bagi mendapatkan hadiah yang dijanjikan berupa komputer serta permainan PlayStation 5. Sukan kita mulakan dengan perkembangan kejohanan trofi juara-juara Asia ACT 2023. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak kemenangan selepas menepati ramalan mudah menjinakkan China 5-1 pada aksi kedua Liga Sepusingan Kejohanan di Chennai, India semalam tadi.
Pada aksi yang berlangsung di Stadium Mayor Radhakrishnan itu, China terlebih dahulu mencipta kejutan selepas mendahului seawal minit keempat menerusi jaringan padang Chen Chong-chong. Bagaimanapun, Malaysia tidak menunggu lama untuk bangkit menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-11 menerusi penyerang prolifik Faizal Saari hasil pukulan sudut penalti. Skuad Speedy Tigers terus mendapatkan jaringan menerusi Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-15 sebelum Muhammad Firhan Ashari memastikan Malaysia semakin selesa selepas meledak gol padang masing-masing pada minit ke-45 dan minit ke-49. Menghampiri masa penuh, anak buah Arul Selvaraj menambah derita China dengan gol kelima yang dijaringkan oleh Najmi Farizal Jazlan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Dalam pada itu, Arul Selvaraj berkata anak-anak buahnya mengawal perlawanan, kedudukan padang dan pergerakan bola dengan mudah dan ringkas serta dapat menguasai seluruh pukulan sudut penalti. Perlawanan seterusnya kita akan bertemu dengan India pada jam 8.30 malam. India seperti kita semua tahu pasukan Pro League yang setakat ini tengah melonjak, tetapi kita akan fokus pada performance kita juga, control performance. Kita akan prepare dengan betul game plan kita dan kita akan bermain cara yang kita nak bermain. Kita tidak akan menukar rentak kita untuk mengikuti rentak India, tetapi kita akan main rentak kita. Malaysia yang kini berada di kedudukan teratas selepas mengumpul 6 mata akan bertemu India pada perlawanan ketiga esok. Dan ini pula perkembangan saingan Piala Malaysia 2023. Kelebihan beraksi di laman sendiri tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh Kelantan FC apabila tewas 1-5 menentang JDT di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru malam tadi. Kelantan dan juga juara bertahan. Skuad Harimau Selatan tidak menunggu lama untuk mendapatkan jaringan selepas penyerang prolifik dari Brazil, Bergson da Silva tenang menyudahkan percubaan dalam situasi 1 lawan 1 berdepan penjaga gol Muhammad Irfan Haikal Muhammad Effendi pada minit ke-7. Penyerang import baharu JDT Haberty Fernandez memastikan skuad bimbingan Esteban Solari selesa mendahului selepas meledak 2 gol mudah masing-masing pada minit ke-15 dan minit ke-24 sekaligus menyaksikan Kelantan semakin tertekan. Tuan rumah cuba bangkit mengurangkan defisit jaringan dengan beberapa gerakan namun gagal menembusi kekebalan benteng pertahanan lawan. Sebaliknya JDT melebarkan penguasaan menerusi jaringan keempat oleh pemain pertahanan Syahrul Muhammad Saad pada minit ke-50. JDT menambah duka tuan rumah apabila meledak jaringan kelima hasil rembatan dari jarak dekat Muhammad Nazmi Faiz Mansur pada minit ke-67 sebelum Kelantan berjaya mendapatkan gol sagu hati menerusi percubaan dari luar kotak penalti Muhammad Khalauf Muhammad Naskam pada minit ke-85. Detiknya bakal tiba. Perjuangan dalam keharmonian, satu hati dengan semangat kesukanan. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Malaysia Madani